Bertemu kembali rentasan berita edisi 1154, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. GST tidak dapat kawal inflasi. Lepas tebuk atap, tarif elektrik naik, rakyat kini terhimpit. Penduduk mahu pulihkan kembali harga diri mereka. Kenaikan harga barang kontraktor dan rakyat terkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia untuk tahun 2022 ialah 5.5, iaitu satu penurunan unjuran sebelumnya sebanyak 5.8%. Namun ahli ekonomi utama Kumpulan Bank Dunia bagi Malaysia, Dr. Apurva Sanghi menegaskan ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang baik ketika berdepan dengan cabaran global. Dia berkata perbelanjaan pengguna semakin baik dan penciptaan pekerjaan pulih beransur-ansur. Katanya berdasarkan tinjauan Bank Dunia, perniagaan di Malaysia meraih peningkatan jualan secara beransur-ansur kepada tahap seperti sebelum COVID-19 berikutan bantuan kerajaan semasa pandemik. Menurut beliau, harga komoditi yang tinggi memberi manfaat kepada Malaysia memandangkan komoditi ekspor negara seperti minyak sawit, gas asli, cecair dan petroleum menyumbang 80% daripada keseluruhan komoditi. Kenyataan ini selari dengan pendirian beliau menyokong pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST kerana katanya kerajaan akan mendapat hasil berganda berbanding cukai jualan dan perkhidmatan SST. GST lebih stabil berikutan ia merupakan cukai ke atas penggunaan. Pada akhirnya kita semua adalah pengguna, katanya. Apurva berkata demikian dalam program The Nation terbitan bernama TV Selasa lalu. Ekonomi Malaysia belum lagi tumbuh pada kadar 5.5% seperti unjuran Bank Dunia itu. Tetapi rancangan untuk mencukai pengguna menerusi GST sudah mula diatur. Menurut laporan, pertumbuhan ekonomi negara menguncup sebanyak 5.6% pada tahun 2020 ketika Perikatan Nasional berkuasa. Pada suku keempat 2021, KDNK Malaysia meningkat sebanyak 3.6% yang dikatakan sebagai pemulihan ekonomi negara sedang berjalan. Benar, pertumbuhan ekonomi Malaysia di atas kertas lebih baik berbanding tahun 2021 dan tahun 2020. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini tidak bermakna apa-apa kepada rakyat jelata. Ini kerana kerajaan sebenarnya cuba mendapatkan peningkatan hasil negara dengan memeras kocek rakyat apabila harga barangan ruji diapungkan. Kita semua maklum apa yang diwawarkan dengan pemulihan ekonomi ini disertai dengan kenaikan harga barang makanan ruji seperti minyak masak, telur dan juga ayam. Adakah mana-mana menteri, khususnya Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Ronald Kiandi dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalinggi, yakin bahawa dengan pemansuhan subsidi bahan-bahan makanan pada 1 Julai nanti, harga tidak akan meningkat dengan mendadak. Ini belum lagi kerajaan melaksanakan GST. Negara mana yang kini mengamalkan sistem percukaian GST tidak dihimpit dengan inflasi yang tinggi. GST tidak akan dapat mengawal inflasi, walaupun kemungkinannya ia membantu untuk meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Jom Channel sebelum ini memaparkan bahawa negara-negara yang mengamalkan GST seperti Australia, India, Kanada, New Zealand dan Singapura mengalami inflasi yang teruk antara 5 hingga 6.9%. Hari ini, jom Channel kongsikan inflasi yang berlaku di negara membangun yang mengamalkan GST seperti Papua New Guinea 6.2%, Nigeria 17.71% dan Sri Lanka 39.1%. Fikirlah baik-baik. Adakah kita mahu inflasi di negara ini yang mengamalkan sistem cukai jualan dan perkhidmatan melonjak seperti negara-negara berkenaan? Data-data tersebut ada dalam tradingeconomics.com. Raja-rajalah mencari maklumat yang sahih di hujung jari anda. Justru, siapakah yang akan terkorban dalam usaha kerajaan meraih unjuran pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan melengkapkannya dengan GST?
Apa yang berlaku hari ini, kenaikan harga komoditi yang diekspor seperti gas asli cecair dan petroleum yang dikatakan menambah hasil pendapatan negara tidak dikongsi manfaatnya kepada rakyat apabila subsidi dimansuhkan pada 1 Julai ini. Bagi menambah garam pada luka rakyat yang berhadapan dengan kenaikan harga barang makanan akibat pemansuhan subsidi tersebut, tarif elektrik juga dijangka akan naik pada tarikh yang sama. Menurut laporan, Tenaga Nasional Berhad TNB kini berhadapan dengan kenaikan kos pengeluaran akibat lonjakan harga arang batu yang melebihi 117% sejak hujung tahun lalu. Namun, kenaikan tarif elektrik di saat pengguna sudah teruk diasak, kenaikan harga barang keperluan dan inflasi sangat tidak wajar. Demikian kata Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Malah, sebarang peningkatan dalam kos tenaga elektrik pasti akan menyumbang kepada kenaikan kos operasi dan pengeluaran yang akhirnya akan turut ditanggung oleh pengguna, ujarnya. Menurut beliau, TMB sebagai sebuah GLC gergasi dengan keuntungan terkumpul lebih 52 bilion ringgit sudah pasti mampu untuk menyerap impak kenaikan kos bahan api dan kos operasi mereka. Buktinya, walaupun kos bahan api meningkat sebanyak 26% sepanjang tahun 2021, keuntungan operasi TMB telah meningkat sebanyak 10%, 742 juta ringgit untuk tahun itu. Justru demi melindungi pengguna, saya menuntut kerajaan untuk menangguhkan apa-apa bentuk kenaikan tarif elektrik sekurang-kurangnya sehingga krisis kekurangan bekalan yang menyebabkan kenaikan mendadak harga barangan keperluan pulih kembali, tegasnya. Beliau melihat pengumuman tambahan bantuan keluarga Malaysia sebanyak RM100 dan RM50 oleh kerajaan akan terbukti sia-sia dan gagal membantu rakyat marhain sekiranya kadar inflasi terus meningkat akibat kenaikan tarif elektrik, sama ada untuk pengguna komersial apatah lagi untuk pengguna domestik. Pada 8 Februari lalu, 11 persatuan yang mewakili pelbagai jenis perniagaan di negara ini dalam satu kenyataan bersama berkata kenaikan tarif elektrik bersama aliran peningkatan inflasi boleh menyebabkan peningkatan harga barang serta perkhidmatan yang tidak akan turun semula walaupun gangguan rantaian bekalan dapat diatasi. Menurut mereka, pelaksanaan kadar tarif baharu secara mengejut berkat kuasa serta-merta 1 Februari lalu membebankan perniagaan. Pelaksanaan secara tiba-tiba dan sangat besar ini tidak mungkin dapat diserap oleh perniagaan dan kerajaan sudah memberi amaran supaya kenaikan ini tidak disalurkan kepada pengguna. Kami berada pada persimpangan kritikal di mana semua perniagaan sama ada besar atau kecil masih bergelut dengan kelangsungan perniagaan dan bangkit semula. Justru kenaikan ini boleh menyebabkan banyak perniagaan gulung tikar, kata kenyataan tersebut. Kenaikan tarif elektrik membebankan perniagaan yang sedia terbeban dengan kenaikan kos barangan dan juga perkhidmatan. Semua pengguna berada dalam keadaan kewangan yang sangat lemah dan berusaha memulihkan serta membaiki mata pencarian mereka. Kenaikan tarif elektrik ini juga akan memberi impak kepada pemulihan ekonomi, tegasnya. Ramai menteri dan timbalan menteri serta penasihat dan pegawai khas mereka dalam kerajaan tebuk atap 2.0 ini yang dibayar gaji dan allowance oleh rakyat, tidakkah mereka dapat berfikir demi kebajikan rakyat? Terima kasih Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kerana memperkenalkan istilah tebuk atap demi menghalalkan rampasan kuasa pada hujung Februari 2020 yang lalu. Apa yang berlaku sekarang? Umpama rumah yang bocor setelah atap ditebuk tetapi gagal diperbaiki semula. Sedikit demi sedikit Allah Subhanahu Wa Taala membuka topeng kebejatan mereka bahawa bigotry yang menjadi amalan gerombolan tebuk atap untuk menjustifikasi rampasan kuasa menerusi langkah syariatan itu tidak mendapat keberkatan. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menempelak pihak yang dahulu mendakwa Tanah Kampung Baru yang merupakan Tanah Malay Agriculture Settlement atau MAS dengan segala sekatannya adalah bernilai RM3,000 sekaki persegi. Kemana perginya suara-suara hero-hero Melayu itu sekarang? Atau mereka semua selama ini hanya sekadar tentera upahan, sindirnya? Kini, kata Khalid, pemilik flat di Kampung Sungai Baru yang terletak di Segitiga Emas Kuala Lumpur difahamkan dinilai dengan harga pampasan sekadar RM200,000. Khalid mendakwa harga yang ditawarkan belum dinyatakan secara jelas khususnya bagi pemilik rumah teres. Sedangkan berdasarkan penilaian yang dilakukan penilai bebas, tanah di Kampung Sungai Baru adalah bernilai RM1,500 sekaki persegi. Ini adalah kerana tanah berkenaan tiada sekatan dan bukan rezab Melayu. Rumah apa yang mereka boleh beli dengan harga RM200,000 di kawasan Kuala Lumpur?
bagaimana mereka boleh bersetuju bidasnya. Beliau berkata demikian sebagai jawapan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim dan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB. Khalid berpendapat kenyataan kedua-dua pihak tersebut amat mengelirukan dan berat berpihak kepada pemaju. Beliau menyifatkan kenyataan mereka yang membidas keterlibatannya dalam isu tersebut sebagai tidak profesional apabila menuduh ianya adalah atas kepentingan diri dengan menular satu fakta yang tidak tepat dan bersifat remeh. Saya ingin jelaskan bahawa saya dijemput untuk terlibat oleh sebahagian pemilik, khususnya pemilik rumah teras apabila mereka merasakan diri mereka teraniaya dan hak mereka tidak dibela oleh Menteri Wilayah dan juga PKB. Saya cadangkan kepada kedua-dua pihak untuk menjawab isu-isu yang ditimbulkan oleh pemilik dan berhenti bermain politik dan jalankan tanggungjawab kamu dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Saya hanya membantu pemilik untuk menyuarakan bantahan mereka kerana ianya tidak didengari atas sebab mereka dilihat sebagai golongan marhain yang lemah, jelas Khalid. Menurut beliau, kenyataan PKB itu walaupun panjang lebar tidak menjawab persoalan yang ditimbulkan. Khalid mengulangi persoalannya kenapa kerajaan terlibat dengan projek swasta ini sehingga sanggup menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Persoalan ini telah dikemukakan berkali-kali tetapi tidak dijawab. Pihak PKB memberikan gambaran bahawa sekiranya projek ini gagal, maka kerajaan kena bayar ganti rugi kepada semua pihak. Mengapa? Adakah pihak kerajaan pernah menjadi penjamin kepada projek ini seperti mana ianya telah menjadi penjamin kepada pinjaman yang dibuat oleh One Malaysia Development Berhad, 1MDB? Kalau benar kerajaan menjadi penjamin, sila kemukakan segala dokumentasi berkaitan. Kalau kerajaan tidak menjadi penjamin dan sememangnya ianya tidak patut menjadi penjamin kepada projek swasta, maka mengapa pula kerajaan perlu membayar ganti rugi? Soalnya, beliau juga mempertikaikan hujah Menteri Wilayah yang dilihatnya ingin meraih simpati dengan mengatakan bahawa 328 pemilik rumah akan kehilangan tempat tinggal sekiranya projek pembangunan sungai baru tidak dijalankan kerana rumah-rumah mereka tidak lagi sesuai untuk diduduki. Sekiranya ianya benar, maka pemaju perlu menjelaskan mengapa mereka telah mempelawa semua pemilik rumah berkenaan berpindah keluar dan meninggalkan rumah-rumah mereka sekiranya persoalan kelulusan pembangunan itu belum lagi selesai secara muktamad pada ketika itu. Dan adakah wajar atas sebab kesilapan pemaju kerana terlalu gopoh memindahkan sebahagian pemilik, maka pemilik yang tidak bersetuju dengan tawaran yang diberikan dikenakan tindakan atas Akta Pengambilan Tanah? Tindakan sebegitu sememangnya dilihat bertujuan membela dan membantu pemaju. Dan ini menimbulkan banyak persoalan dan andaian. Ada yang mengatakan semua telah dibeli pemaju. Tegas ahli Parlimen Shah Alam itu. Khalid juga menyoal apakah jaminan kepada pemilik sekiranya pemaju bungkus atau tutup kedai dan projek ini terbengkalai, pemilik akan tetap mendapat pulangan yang dijanjikan. Sebagai contoh, beliau merujuk kepada kes projek terbengkalai di Ijuk, Kuala Selangor di mana pemilik-pemilik tanah tidak mendapat pampasan seperti yang dijanjikan kerana projek terbengkalai, sedangkan tanah mereka telah pun diserahkan kepada pemaju yang mencagarkan tanah tersebut dengan bank untuk projek pembangunan berkenaan. Dalam kes di Sungai Baru ini juga tetap ada kemungkinan projek terbengkalai dan sekiranya itu berlaku, maka rumah-rumah mereka telah pun diserah kepada pemaju dan pemaju telah pun mencagarkannya kepada bank dan akhirnya pemilik akan kehilangan segala-galanya. Rumah ganti tidak diperolehi dan rumah lama sudah tergadai, ujarnya. Khalid menjelaskan bahawa para pemilik tanah tidak menolak projek pembangunan ini. Mereka hanya mahu menentukan mereka mendapat hak mereka dengan sewajarnya dan tidak dipaksa bersetuju dengan penggunaan Akta Pengambilan Tanah. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu menegaskan bahawa hujah PKB sangat mengelirukan dan terdesak bagi mencari alasan untuk mengharuskan kerajaan terlibat dan menggunakan Akta Pengambilan Tanah. Kesimpulannya, Khalid mencadangkan Menteri dan PKB bertemu dengan pemilik-pemilik terbabit dan berbincang dengan mereka secara baik. Harap maklum, mereka bukan setinggan dan sebaliknya adalah pemilik sah bergeran. Maka hormatilah hak mereka. Kalau setinggan pun dilayani dengan baik, khususnya di Selangor, apatah lagi pemilik tanah yang sah dan bergeran, tegas beliau. Penduduk di Kampung Sungai Baru, Kampung Baru Kuala Lumpur ini sedang berhadapan dengan Akta Pengambilan Tanah 1960 yang tidak adil kepada mereka. Ingat lagi tak, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pernah memohon untuk mendapatkan hartanah bernilai 100 juta ringgit di ibu kota. Jika rakyat tidak mempersoalkannya, sudah tentu senyap-senyap bekas pengerusi lembaga penasihat 1MDB ini dapat tanah tersebut. Walaupun kini beliau berstatus seorang banduan. Demikian peraturan dan undang-undang 2 darjat yang berlaku di negara Malaysia ini. Apa salahnya penduduk
Kampung Sungai Baru. Mereka sekadar mahu pulih kembali harga diri sebagai Melayu bandar. Harga rumah akan meningkat, rumah mampu milik mungkin jadi rumah mampu belik sahaja. Tak kala anda menjenguk rumah contoh. Senario ini berlaku sesudah peningkatan mendadak kos bahan binaan di Malaysia. Pada 10 Jun lalu, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, laporan indeks kos binaan IKB menunjukkan harga bar keluli meningkat 20% dengan harga purata bar keluli sebanyak RM3,910 setiap tan metrik berbanding RM3,258 per tan metrik pada Mei 2021. Ujarnya semen mencatatkan peningkatan sebanyak 12.2% pada Mei 2022 dengan RM20.89 untuk 50 kg berbanding RM18.61 untuk 50 kg pada Mei 2021. Jika ini berterusan, dikhawatiri banyak kontraktor pembinaan tempatan terutamanya syarikat Bumi Putra bersaiz kecil terpaksa gulung tikar. Lebih membimbangkan kenaikan kos bahan binaan ini akhirnya akan meningkatkan harga rumah dan seterusnya menghalang ramai rakyat Malaysia untuk membeli rumah. Kata ahli Dewan Undangan Negeri Perkhidmatan Pasir Muhammad Faiz Fazil. Beliau berkata masalah ini telah berlanjutan untuk berbulan lamanya, namun Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih gagal mengambil langkah-langkah berkesan untuk menyelesaikan isu berkenaan. Adakah kerajaan hanya akan bertindak apabila semakin banyak kontraktor gulung tikar? Soalnya, menurut beliau kerajaan perlu menjelaskan apakah pelan tindakan mengatasi masalah ini bagi membantu kepentingan kontraktor kecil yang kebanyakannya orang Melayu. Pada masa yang sama, beliau menyarankan 2 langkah positif, iaitu pertama, menghentikan aktiviti monopoli import bahan binaan, terutamanya besi, untuk menstabilkan harga bahan binaan. Sistem lesen import AP perlu diliberalisasikan supaya campur tangan sesetengah kroni yang menjana untung atas angin dapat dibendung dan harga bahan binaan seperti besi dapat dikurangkan. Dan yang kedua, pihak pemaju perumahan dikecualikan daripada menanggung kos contribution and compliance yang tidak munasabah. Misalnya, kos pembinaan pencawan elektrik dan paip air utama sepatutnya ditanggung oleh TNB dan syarikat pengurusan air negeri adalah tidak relevan jika para pemaju dipaksa menanggung kos contribution and compliance. Padahal syarikat berteraskan keuntungan seperti TNB sepatutnya dapat menyerap kos. Demikian. Beliau turut merujuk kepada kes pembinaan rumah bantuan kerajaan yang lambat dibina di Perkhidmatan Pasir kerana ditolak oleh kebanyakan kontraktor atas alasan margin untung yang amat kecil ekoran kenaikan harga bahan binaan. Kerajaan Ismail Sabri harus keluar dari gua dan akui kesan inflasi yang semakin teruk atas rakyat, khususnya golongan B40. Perlu ada langkah-langkah segera bagi menyelamatkan industri pembinaan tempatan demi kesejahteraan sosio-ekonomi rakyat Malaysia. Kenaikan kos bahan binaan perlu dikawal dengan dasar yang sesuai bagi memastikan impak kenaikan kos dapat dikurangkan dengan signifikan, tegasnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Reza Marikan, Naina Marikan dan timbalannya Datuk Seri Dr. Haji Ismail Abdul Muttalib sedang buat apa hari ini? Perlu diingat kenaikan harga kos bahan binaan bukan urusan Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sahaja. Pimpinan PAS yang dahulu sesak nafas ketika Pakatan Harapan mentadbir Putrajaya. Mengapa kini berdiam diri tak kala rakyat bagai putus nyawa kerana dihimpit dengan kenaikan harga makanan dan barangan yang bertali arus? Kalian juga bertanggungjawab dan bakal dipersoalkan. Ini kerana dalam sistem demokrasi berperwakilan, ahli kabinet membuat keputusan berdasarkan tanggungjawab kolektif. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.